Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kali ini bersama saya Ustaz Dr. Rusli bin Mukhtar dalam Tadabbur Wahyu, di mana pada hari ini insya-Allah kita akan menerangkan sekali lagi Tadabbur Wahyu, tapi faham Al-Quran 6 pada kali ini. Kita telah tengok faham Al-Quran Al-Baqarah 5 ya. Kita telah tengok faham Al-Baqarah 5. Pada hari ini kita tengok faham Al-Baqarah 6. Sementara itu kita tengok dulu pelajaran kita yang lepas, iaitu kita telah pun melihat ayat ke-6 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, kita dah tengok saya dah terangkan antara perkataan yang kita sebut sebelum ni, inna, sesungguhnya orang-orang yang kufur sama sahaja ke atas mereka. Ke atas mereka ni berulang dua kali sini ya. A'anzartahum am lam tunzirhum. Apakah kamu memberi amaran kepada mereka? Hum. Tiga kalilah. Ala ni sekali je, tapi hum ni. Kemudian hum sekali lagi. Am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberi amaran kepada mereka. Hum la yu'minun, mereka tidak beriman. Yu'minun dah jadi bahasa Melayu, tidak beriman. Okey, pada hari ini insya-Allah kita akan tengok firman Allah Subhanahu wa taala ayat 7 dalam surah Al-Baqarah, iaitu khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Okey, jadi khatama. Khatama ni maknanya menutup. Sebenarnya khatama ni bukan menutup macam tutup pintu tu. Maknanya di sini khatama ni dia adalah perbuatan. Perbuatan Allah telah menutup. Dia perbuatan past tense juga. Dia fi'il madhi. Allah telah menutup. Tapi sebab apa menutup ni? Dia sebenarnya adalah perumpamaan kepada, dalam bahasa Arab, khatim adalah khatim ni adalah pakai cincin. Cincin. Jadi zaman dahulu raja-raja ni, dia cincin dia tu dijadikan cop mohor. Dia cop dengan cincin dia. Jadi khatam tu cop mohor, khatim cincin. Khatama maknanya dia dah putuskan. Maknanya dia telah, kalau dalam bahasa mudah kita kata tutup. Tapi sebenarnya suatu keputusan yang telah dicop dan ditandatangan dah. Maknanya apa tu? Maknanya telah ditetapkan. Maknanya tutup yang kemas. Yang khatamallahu ala qulubihim. Nak tunjuk bahasa Quran ni sastra, bukan bahasa biasa-biasa. Tapi boleh faham insya-Allah. Khatamallah, Allah telah menutup ala qulubihim, di atas hati-hati mereka. Jadi di sini Allah telah cop di atas hati mereka. Maknanya sudah tertutup dah, habis dah. Kalau surat dah nak hantar dah, tu siap dah tulis. Khatamallahu ala tu di atas qulubihim. Qulub kita pernah jumpa dulu masa kita tengok sedikit sebanyak surah Ali Imran. Dia berasal dari perkataan qalbun. Qalbun satu, qulub banyak. Jadi
Kita bahasa Melayu, orang Melayu panggil kalbu. Dah dimelayukan lah. Kalbu. Him tu seperti biasalah kita dah jumpa banyak kali. Mereka. Sebab apa kali ni him? Sebab baris sebelum daripada him tu baris bawah. Fi qulu ala qulubihim. Ke atas hati-hati mereka. Asalnya qulub ni bun. Tapi bila ada ala ni dia jadi bawah. Qulubihim. Benda-benda kecil yang saya bagi tahu ni, tuan-tuan dan puan-puan jangan cuba ingat sangat. Dengar dan faham saja. Yang agak kena ingat ni perkataan saja. Tu pun berapa kali, setiap hari dengar 15 minit, insya-Allah kita akan ingat. Tapi jangan pula kumpul macam pelajaran 1 minggu, tengok daripada pagi sampai petang, 1 hari, lepas tu minggu depan pula tengok. Macam tu memang tak pandai. Payah nak pandai lah kalau macam tu. Dia kena tengok setiap hari. 15 minit setiap hari. Dan insya-Allah dalam masa 3 bulan kita akan tengok kesan dia. InsyaAllah ada. Kena sabarlah 3 bulan. Lepas tu banyak benda yang kita faham insya-Allah. Jadi khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup ke atas pintu hati mereka. Kita terjemah pintu hati macam tu. Sebab apa? Qulub ni asal sebenarnya jantung. Tapi dipanggil hati dalam bahasa Melayu. Sebab dia bukan nak jantung yang hakiki yang berdegup tu. Dia nak sebenarnya ialah perasaan, ialah pemikiran. Dan pemikiran ni sebenarnya dipanggil qulub dalam bahasa Arab. Sebab apa? Sebab dia sebut sesuatu yang menyampaikan, menghidupkan otak. Jantung tu dia yang menghidupkan otak. Kalau tak sampai oksigen pada otak, matilah. Jadi dia sebut jantung. Sebenarnya dia kendaki pemikiran. Allah telah tutup pemikiran dia. Orang yang kufur ni dia tidak berfikir. Lalu Allah tutup qulubihim, hati mereka tertutup, hati pemikiran tertutup. Yalah, tak tutup macam mana? Benda yang disembah tu remeh saja, boleh jadi dianggap Tuhan. Kadang-kadang orang takut kat apa? Takut kat keris je. Keris tu besi, tak ada kuasa apa. Tapi dia punya takut, kalau perang dengan keris ni boleh mengalahkan musuh. Keris tu besi. Besi ada kuasa apa? Tak ada kuasa. Tapi hati tertutup, pemikiran tu tertutup. Tak nampak macam tu. Nampak ni juga. Pokok. Takut apa pokok? Pokok tu makhluk Allah yang lemah. Ambil gergaji, tumbanglah pokok tu. Tapi bila hati ataupun pemikiran tu tak keluar daripada kepercayaan sekeliling, dia jadi lain macam. Jadi Allah tutup pemikiran mereka. Wa ala sam'ihim, dan pada pendengaran. Dan ala ni atas. Kalau kita ejah sikit biar boleh faham dalam bahasa Melayu, pada pun wa ala sam'ihim, dan ke atas pendengaran mereka. Macam mana? Maknanya Tuhan nak bagi tahu bahawa pendengaran mereka pun tertutup juga. Sebab apa? Dengarlah apa pun dah tak boleh fikirlah. Sebab apa? Sebab dah pemikiran tertutup. Dengar nasihat, dengar apa. Kan kita nampak kan orang dengarlah apa pun, dia tak boleh terima. Tertutup. Wa ala absarihim, dan ke atas mata mereka, iaitu pada mata. Mata absar, ini ialah penglihatan. Bukan mata, tapi penglihatan. Mata ni ain. Organ mata tu ainun. Tapi absar ni penglihatan. Dan ke atas penglihatan, maknanya apa? Dia nak kata mata tertutup jugalah. Tapi mata tu dia tak kata khatam Allah. Tapi dia kata wa ala absarihim ghishawah. Dan pada mata mereka itu ada ghisha. Asalnya ghisha. Ghishawah maknanya selaput.
Absor, penglihatan. Dia plural juga ni. Absarihim ghishawah, adanya selaput. Ni sudah tentulah bukannya hakiki ni. Tengok mata selaput. Oh, ini tak dapat hidayah. Bukan. Ini adalah kiasan kepada orang yang tidak boleh berfikir dengan waras. Sebab mencari Tuhan ni, kalau guna otak yang waras, semua yang disembah selain daripada Allah ni, semua tak logik belaka. Kan? Logik apa? Orang Arab di zaman jahiliah, dia buat patung dia daripada kurma. Buat patung daripada kurma, lapar, ambil sikit, makan habis. Logik tak? Tak logik. Jadi serupa je orang yang percaya kepada benda-benda karut ni, sebab pemikiran dia tertutup. Dia tak boleh fikir. Lalu Tuhan kata, walahum, dan untuk mereka. Lahum ni kepada ataupun untuk. Waw sekali lagi, dan. Waw di atas wa'ala absarihim, dan pada penglihatan him, penglihatan mereka. Ni him ni memang cepat ingat ni, sebab tiap-tiap kali kita ni sekarang ni kita jumpa 2-3 kali dalam satu ayat. Ni him, ni sam'ihim, absarihim, hum sini. Seperti yang kita bagi tahu sebelum ni. Hum dengan him sama saja. Cuma tengok bila baris walahum, dan untuk mereka lahum. Sebab apa? Sebab ni baris atas, dia tak boleh sebut walahim, tak boleh. Dia kena sebut walahum. Ringan. Orang Arab tak boleh sebut. Kita boleh je sebut sebab kita bukan orang Arab. Ni absarihim, pada pandangan mereka. Ghishawah, selaput. Walahum, dan untuk mereka. Jadi mudah-mudahan kita dapat ingatlah. Ada ramai yang hantar mesej, antara perkataan yang dia dah ingat, wow ni, dan. Okey tu. Dan jumpa berapa ratus wow lagi, berapa ribu wow dalam Quran kita akan jumpa. Dan hum, ramai juga hantar. Hum maknanya mereka. Him maknanya mereka juga. Dia letak di akhir perkataan. Okey tu. Dan untuk mereka. Ni ada ribu-ribu lagi dalam Al-Quran. Kita baca, imam baca dalam solat, kita pun dah faham. Walahum, dan untuk mereka azabun. Azabun dah jadi bahasa Melayu. Azab, orang Melayu panggil. Cuma orang Melayu dia susah nak sebut zal, dia sebut z. Azabun. Azab. Ain orang Melayu payah nak sebut, dia tukar jadi alif. Azab. Azab. Biasalah orang yang bukan Arab ni memang bukan kita saja. Orang Pakistan tu lagi lebih kurang kita ataupun lagi teruk lah. Dia punya ubah tu. Masa baca Quran kita kena baca betul lah. Tapi bahasa tu telah menyerap ke dalam bahasa kita. Kita tak payahlah ubah mentang-mentang pergi surau baca Quran, cakap depan orang pun azab. Tak payahlah, itu bahasa Melayu. Yang kita kena betul dalam Al-Quran. Walahum azabun azim. Dan untuk mereka itu azab yang besar sebenarnya. Tapi dalam bahasa Melayu, azab besar ni tak kena dengan bahasa kita. Kita kata azab yang pedih. Sebenarnya perkataan azim ni banyak kali lah kita jumpa dalam solat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sama ni, azim. Azim maknanya besar. Azabun azim. Azab yang besar. Azab yang pedih. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa Allah menutup. Sebenarnya ada orang salah faham juga ni. Dia kata Allah dah tutup, jadi tak boleh buat apa. Ini dari sudut Allah Subhanahu wa taala. Tuhan cerita orang yang tidak beriman itu Allah tutup pintu hati mereka. Tapi sebab apa Allah tutup pintu hati mereka? Sebab mereka tidak mahu beriman. Mereka tidak mahu berfikir. Tapi kalau cuba mereka berfikir, Allah bagi hidayah juga. Jadi kita tak boleh ayat ini dijadikan sebagai alasan
Sebab apa kau tak semayang? Oh, tak dapat hidayah. Tak boleh Allah dijadikan sebab, tak boleh. Sebab dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang. Sebab apa tak belajar Quran? Oh, tak sampai masa lagi, tak terdetik hati lagi. Cuba bergerak, berdetik. Jadi juga. Jadi sebab itu manusia dipersalahkan. Tak buat dosa, benda yang wajib. Buat benda yang buat benda yang haram, berdosa, buat yang baik, dapat pahala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berikan pilihan kepada manusia. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Seperti biasa kita, marilah sama-sama kita mempromosikan siri tadabbur wahyu kita kepada sanak saudara dan sahabat anda kita dengan memberikan kepada mereka nombor telefon 011588935652 biar mereka pun dapat belajar juga sedikit sebanyak dalam masa lebih kurang 10 hingga 15 minit sehari. Mudah-mudahan kita selepas 3 bulan, tak kira orang tu dah seminggu ke ataupun ada orang yang dia mula hari ni. Maknanya selepas 6 bulan lagi lah. Lewat sikit daripada orang yang awal. Selepas 3 bulan kita akan cuba tengoklah kesan dia. Takkanlah sama dengan orang duduk tidur kan. Mesti ada sesuatu yang ilmu penambahan daripada apa yang kita usahakan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensia-siakan amalan seorang Muslim itu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.